Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبخير يا فتى فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang menghimpunkan kita pada saat dan ketika ini di dalam taman syurga, dalam majlis ilmu, di dalam rumah Allah. Jangan lupa sambil-sambil kita meniatkan i'tikaf dalam masjid ni. Dan alhamdulillah diberi taufik oleh Allah dapat kita menggunakan segala nikmat yang dipinjamkan oleh Allah pada saat ini untuk melakukan sesuatu kewajipan yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita berbekalkan niat yang baik, niat yang ikhlas, hati yang bersih. Mudah-mudahan segala petunjuk daripada Allah Ta'ala itu masuk ke dalam hati kita dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita dan dapat kita mengambil manfaatnya dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab Aqidatun Najin, muka surat 6, edisi Rumi, muka surat 6. Salawat dan salam. Jawi 3. Jawi muka surat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata musannif, kemudian diiringi oleh musannif, yakni selepas daripada tuan pengarang kitab memulakan karangannya dengan basmalah, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan katanya alhamdulillah dan seterusnya. Dan kemudian daripada itu mengiringi musannif dengan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan katanya musannif,
wassalatu wassalam ala Rasulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bermula rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan salamnya Allah itu atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya mendatang ia musannif dengan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kerana warid, yakni warid itu maknanya yang datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dhalikal kitab. Artinya, arti hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla alayya, barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salawat ia barang siapa, barang siapa daripada muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada daripada orang soleh atau solehah atau orang fasik atau ahli maksiat, barang siapa sahaja yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atasku, kata Nabi, di dalam kitab, maknanya dia menulis selawat di dalam kitab ni, dia menulislah, makna kitab tu makna tulis. Tak kisahlah ditulis selawat tu di mana, contohnya ditulis dalam kitab-kitab, dalam catatan-catatan ditulis sallallahu alaihi wasallam, ditulis selawat, maka sentiasalah malaikat meminta ampun ia malaikat baginya, bagi orang yang menulis selawat tadi. Bagi siapa-siapa yang menulis selawat, selama mana ada selawat tu berkekalan di atas kertas tu, ataupun di dinding ke contohnya, ataupun di batu ke contohnya, selama itulah para malaikat sekaliannya memintakan ampun untuknya kepada Allah. Inilah besarnya selawat tadi. Si penulis tidak berselawat, cuma dia menulis, ditulis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditulis. Selama mana ada tulisan itu, selama itulah malaikat berselawat. Makna bila kata malaikat berselawat ke atas diri dia, dengan makna sekalian para malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk dia. Ya Allah, ampunkanlah fulan bin fulan. Ya Allah, ampunkanlah fulanah bin fulanah, binti fulanah, yang menuliskan solawat tu. Ini kelebihan solawat. Apatah lagi kalau orang yang sentiasa bersolawat. Kalau menulis pun dia dapat keampunan daripada Allah, apatah lagi kalau lidahnya dibasahi dengan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu pesan alim ulama, kita orang awam ni yang banyak melakukan dosa dan maksiat ni, selain daripada memperbanyakkan tahlil, banyakkan salawat. Kalau ditanya di antara istighfar dengan salawat, mana yang lebih utama? Jawabnya salawat lebih utama daripada istighfar. Kenapa? Kalau kita beristighfar, astagfirullahalazim, maknanya kita meminta ampun kepada Allah. Wahai Allah, aku memohon ampun daripadamu. Wahai Allah, aku memohon ampun daripadamu. Tu astagfirullah. Ya Allah, aku memohon, aku menuntut keampunan daripadamu, ya Allah.
Tapi seandainya kita bersolawat, yang memintakan ampun untuk kita itu adalah para malaikat. Yang mana malaikat ini hamba yang paling hampir dengan Allah berbanding diri kita ahli maksiat. Kalau kita kata astaghfirullahalazim, maknanya wahai Allah, aku memohon ampun. Tapi kalau kita berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sekalian para malaikat memintakan ampun untuk kita kepada Allah. Ya Allah, malaikat berapa banyak? Tidak terhingga banyaknya malaikat. Sekalian malaikat itu memintakan ampun. Inilah kebesaran, kelebihan solawat. Jadi usaha kita memperbanyakkan solawat. Kata ulama lagi, solawat ini lebih ibaratnya seperti senjata yang masuk ke dalam pelusuk-pelusuk hati, menghalau segala syaitan yang ada di dalam hati. Itu kelebihan solawat. Ibaratnya kalau senjata, pelurunya tak habis. Itu salawat. Tak kisahlah salawat yang pendek, salawat yang panjang, salawat yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun salawat yang dikarang oleh orang-orang soleh. Tak kisah mana-mana pun, asalkan salawat. Seandainya kita bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tanpa wasallim ataupun tanpa wasallam, ada ulama mengatakan makruh. Dia kena gandingkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salli dengan salam tu kena gabungkan. Kalau sallallahu ala Muhammad sahaja, ada ulama kata makruh. Sebab apa? Tilik kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Hendaklah kamu bersalawat dan bersalam. Maknanya kena gandingkanlah mana-mana. Tapi yang terbaiknya gabungkan salla dengan salam tadi itu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Kalau nak sallallahu ala Muhammad pun boleh, tapi yang terafdal salawat itulah salawat yang dibaca di dalam tahiyyat. Kalau kita nak beramal dengan salawat, contoh hari ini kita target nak salawat 300 kali, maka ada adab yang ulama ajar. Yang pertama, kita menghadiahkan Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita buat tahlil itulah, ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu niatkan pahala kepada para sahabat, para tabi'in, para awliya ilahi salihin, pada sekalian ulama, kedua ibu bapa kita. Kemudian memuji Allah, alhamdulillah, tak kisahlah, alhamdulillah pun cukup dah. Kemudian istighfar paling tidak 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, hingga akhir. Lepas tu barulah baca salawat apa yang kita nak baca. Paling kurang 300 kali baru masuk dalam golongan orang yang banyak bersolawat. Kalau kita selawat 10 kali sehari semalam, 50, 100, 200, 250, itu tak masuk lagi dalam golongan orang yang banyak bersolawat. Tapi kalau 300, dia masuk dah dalam kumpulan orang yang banyak bersolawat. Nabi pun dah pesan, siapa yang paling banyak bersolawat, dialah yang utama mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok orang-orang soleh tu, awliya tu, ribu-ribu ni, 24,000 setiap hari selawat. 24,000 kali bersolawat setiap hari. Kita tak apalah, latihlah dulu. 50, esok tambah lagi.
sok tambah lagi, sok tambah lagi. Bukan serentak pagi ambil sikit, lepas subuh ambil 10 kot. Lepas subuh 100 ke contohnya. Zuhur 100, asar 100, maghrib 100. Sambil bawa kereta, sambil bawa motor, sambil lipat baju, sambil sapu sampah, tak kisah. Asalkan jangan bersalawat di tempat yang keji. Ataupun sedang membuat perbuatan yang keji, yang makruh. Kena jaga juga adab dia tu. Ini kelebihan orang yang menulis selawat. Barang siapa salawat ia atasku di dalam kitab, makna dia tulis, nescaya sentiasalah malaikat meminta ampun ia baginya, bagi orang yang menulis tadi, selama ada namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam demikian kitab itu. Selama mana kalau dipahat kat batu kalau dipahat kat batu sampai kiamat malaikat, ya Allah ampunkanlah. Sentiasa malaikat meminta, bukan sekali, sentiasa malaikat tu mintakan ampun. Allah ampunkan fulan, beribu berjuta-juta malaikat memintakan ampun. Sebab tu kata ulama, kalau kita nak bandingkan istighfar dengan salawat, lebih utama salawat lagi. Duk tumpang barakah karamah malaikat, makhluk yang tidak ada dosa dan maksiat di sisi Allah, memintakan ampun untuk kita. Dan kata ulama, barang siapa yang mengekali solawat 1000 kali sehari, dia tidak akan mati kecuali sebelum rohnya keluar, Allah akan menunjukkan tempatnya di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum rohnya keluar, Allah tunjukkan syurga untuk dia. Itu kelebihan orang yang salawat istiqamah 1000 kali sehari. Lebih-lebih lagi hari Khamis, malam Jumaat. Dan kata ulama lagi, salawat ni pembuka segala jalan-jalan kebajikan, pembuka segala amalan soleh. Nanti orang yang banyak salawat, Allah akan jadikan asbab kepada dia untuk melakukan amal soleh. Banyak kelebihan salawat, banyak kelebihan salawat. Dan dihimpunkan salam dengan salawat itu kerana hendak ada situ, ada situ. Dan dihimpunkan salam dengan salawat itu kerana hendak melepaskan daripada hukum makruh, menunggalkan salah satu daripada keduanya. Maknanya tak boleh kalau baca satu je sallallahu alaihi Muhammad makruh, ataupun sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita baca sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, tanpa dikapuhkan tadi salawat dan salam. Makruh menunggalkan, dikena gandingkan salawat dan salam, bukan salam sahaja. Melepaskan daripada makruh, menunggalkan salah satu daripada keduanya, selama tiada tempat yang datang warid menunggalkan dia, kecuali ada tempat-tempat yang tertentu Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salawat dengan tanpa salam tadi. Itu kecuali dah. Itu terlepaslah daripada makruh. Tapi kalau salawat yang lain yang bukan warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak baca sallallahu saja tanpa salam, kata ulama makruh, kecuali yang warid daripada Nabi sendiri. Warid itu mana yang datang daripada Nabi. Nabi sendiri ajar. Nabi sendiri ajar salawat macam tu. Adapun jikalau datang warid dengan menunggalkan dia, maka tiada makruh menunggalkan dia, menunggalkan solawat. Dan ketahui olehmu bahawasanya makna salawat pada lughah itu, pada bahasa maknanya. Di sisi bahasa salawat itu apa? Salawat itu bermaksud doa.
Jadi orang yang banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi tidak berhajat kepada doa-doa kita, cukup dengan salawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan doa Allah Taala tu, Allahumma salli, Allah pun bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dah memada dengan salawat daripada Allah. Walaupun kita walaupun kita tak bersalawat, cukup dah memada dah dengan salawat daripada Allah Subhanahu wa taala itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun demikian, barang siapa yang bersalawat bermaksud dia mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata setengah yakni ulama, maknanya makna salawat dengan nisbah bagi Allah taala dengan makna rahmat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, makna Allah bersalawat kepada Nabi dengan makna Allah mencucurkan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya salawat itu jika datang daripada Allah, kalau Allah bersalawat kepada Nabi, maksudnya apa? Dinamakan rahmat. Cuma dikata Allah bersalawat kepada Nabi dengan makna Allah memberi rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya telah menurun oleh Allah Ta'ala akan kebajikan. Itu rahmat-rahmat itu makna kebajikan daripada Allah kepada Rasulnya. Dan jikalau datang daripada malaikat, yakni kalau malaikat yang bersolawat, wal malaikatu sallu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna Allah mencucurkan rahmat, kebaikan, kebajikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah kalau malaikat, apa maksudnya pula? Bila malaikat bersalawat bermaksud istighfar. Bila malaikat bersalawat, maksudnya malaikat memintakan ampun, istighfar. Dan jikalau datang daripada manusia dan jin, kalau manusia yang bersalawat, makna selain daripada malaikat, daripada jin dan lainnya, lain daripada manusia dan jin. Contohnya mana? Daripada batu atau daripada kayu dan daripada batu, namanya dinamakan doa. Makna haiwan-haiwan bersolawat, batu-batu bersolawat dengan makna makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang selain daripada malaikat, yang selain daripada manusia dan jin itu mendoakan kebaikan. Artinya memohon oleh mereka itu akan Allah Ta'ala menambahkan rahmat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ingat kita je berdoa, batu-batu pun jangan ingat kita saja yang berselawat, batu kayu pun berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, binatang pun berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patutnya kita lebih-lebih lagi lah. Kalau dah makhluk yang tak berakal tu pun banyak berselawat, kita patutnya kena lebih daripada batu pula. Kalau tak batu lagi hebat lah daripada kita. Bermula qaul yang sahih, perkataan ulama yang sahih bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beroleh manfaat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa tu? Dengan asbab apa tu Nabi mendapat manfaat? Dengan salawat umat atasnya. Umatnya bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, makin banyaklah manfaat yang Nabi perolehi. Seperti anbiya, makna nabi-nabi yang lain juga. Nabi yang lain pun gitulah juga. Kalau bersalawat ke atas nabi-nabi yang lain pun mereka juga mendapat beroleh manfaat daripada salawat yang dibacakan ke atas mereka. Dan kata setengah ulama yang lain,
bermula manfaat itu kembali atas orang yang berselawat juga. Tiada atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi itu telah sempurna atas kamal, atas kemuliaan. Nabi itu tak berhajat pun dengan selawat gitu. Kata setengah ulama, Nabi SAW tidak mengambil manfaat pun, tidak berhajat pun dengan selawat-selawat umatnya, kerana baginda Nabi SAW telah cukup sempurna, telah cukup sempurna. Dengan selawat Allah tu pun cukup dah kesempurnaan, faedah yang diperolehi oleh Nabi SAW. Kalau kita tak berselawat pun tak ada masalah. Makna bukan tak ada masalah untuk kita, tak ada masalah untuk Nabi itu. Kita malah nak salawat, kita yang rugi, bukan Nabi yang bukan Nabi yang rugi. Mengikut kata kil ni, mengikut kata kil ni, kalau kita tak nak berselawat, yang ruginya kita lah, bukan Nabi. Sebab Nabi tak ambil faedah pun daripada selawat, kerana dia baginda sudah cukup sempurna. Banyakkan selawat. Itu banyak dosa ni lagi lah nak kena banyak selawat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sambil kita berselawat tu, kalau boleh dengan adabnya, pasang wangi-wangian, pakai pakaian yang putih, ngadap kiblat, itu secara khusus lah. Contoh malam-malam malam-malam nak berselawat, pasang bukhar, bakhur wangi, ngadap kiblat, berwudu, ngadap kiblat, pakai pakaian yang bersih, wangi, selawat. Itu markah lain lah tu. Itu markah lain lah tu. Sebab barang siapa berselawat ni, Nabi kenal ni, Nabi kenal paras rupanya, Nabi kenal namanya dan nama ibu bapanya. Itu hebat selawat. Kalau kita berselawat selain daripada raudhah, maka Allah akan wakilkan malaikat membawa salawat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika itu juga Nabi membalas salawat daripada kita. Dengan makna Nabi mendoakan kita. Orang yang banyak salawat adalah orang yang banyak mendapat doa secara khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali berdoa. Ada pun orang yang berselawat di dalam raudhah, tidak ada perantaran para malaikat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang jawab. Kalau dia berselawat dalam raudhah, yang menjawab salamnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan malaikat. Itu kelebihan selawat di dalam raudhah. Siapa yang ada kelebihan, ada yang dapat peluang haji ke umrah, gunakanlah peluang itu sebaik mungkin. Selawatlah banyak-banyak, duduk dalam raudhah tu. Tak putus-putus dia mendapat doa direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Kita malah selawat tak? Kalau boleh selawat kita biarlah lebih daripada perkataan yang lain yang keluar daripada mulut kita sehari-hari. Kalau katalah hari ni kita cakap benda yang tak ada kena mengena dengan ibadat, 200 patah, 300 patah, salawatnya pastikan lebih daripada itu lagi. Mudah-mudahan menjadi kafarah dosa-dosa cakap yang sia-sia gitu. Pesan dengan anak bini kita selalu, pesan awak banyak selawat, jangan lupa selawat. Pesan hari-hari, pesan. Jangan lupa selawat, banyakkan selawat. Kerana Nabi itu telah sempurna atasnya kamal, yakni kesempurnaan. Dan ditolak akan kata qil ini dengan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa ternaik ia pada kamalat kesempurnaan. Mana dan ditolak akan kata qil ini dengan bahawa Nabi SAW sentiasa ternaik, makna pangkat darjat kemuliaan kesempurnaan Nabi itu semakin sentiasa meninggi.
pangkatnya sentiasa meningkat. Maksudnya pangkat darjat kemuliaan Nabi SAW itu sentiasa naik gitu. Sentiasa naik gitu. Selama-lamanya. Kerana tiada daripada kamal melainkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala terlebih akmal, yakni paling sempurna daripadanya, seperti barang yang diisyaratkan bagi demikian itu dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan hari kemudian itu, yakni hari kiamat itu terlebih baik bagi engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hari yang dahulu. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dunianya fakir miskin, ada ulama kata Nabi tak miskin pun sebenarnya. Nabi yang tak mau. Nabi yang tak mau, dia bukan fakir miskin. Nabi yang tak mau memiliki harta kekayaan. Nabi lebih memilih cara kehidupan miskin tadi tu. Bukan Nabi itu miskin. Dia pilih. Dia pilih. Berapa kali Nabi SAW ditawarkan dengan harta kekayaan, nak ditukarkan gunung ganang itu dengan emas, dengan intan permata. Nabi tak mau, walaupun tidak menurunkan darjatnya di sisi Allah. Walaupun dengan memiliki harta kekayaan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diturunkan pangkat kemuliaannya di sisi Allah, walaupun dia memiliki maknanya harta kekayaan seperti Nabi Allah Sulaiman contohnya, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak. Nabi tak nak. Kalau kita, apalah salahnya dah? Dahlah dapat harta kekayaan, pangkat sisi Allah pun tak turun. Kalau kita lainlah kalau diberi harta kekayaan tapi martabat sisi Allah jadi rendah, tu ada gak jalan nak tolak dah. Kalau contohnya ya Allah, dengan memiliki harta kekayaan pangkat kemuliaan jadi rendah di sisimu, aku tak maulah. Ni tak sikit, tak kurang walau sedikit pun kemuliaan Nabi, darjatnya di sisi Allah. Walaupun Nabi menerima tawaran daripada Allah, tetap Nabi tak mau. Tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ajar umatnya tu. Jangan memilih harta kekayaan tu tadi. Kerana benda tu semuanya akan binasa. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih cara hidup yang sedemikian pun, kita umat pun dah berlebih. Apatah lagi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sendiri seperti sultan kekayaannya, tak tahulah macam mana pula kita umat ni. Tentulah kita lebih lagi, tak tahulah berlipat kali ganda lagi lah gila kita dengan dunia. Kalau dah Nabi SAW tu pun tunjukkan contoh kehidupan yang sederhana, yang miskin, pun kita jauh lebih hebat, jauh lebih selesa makan, minum, pakaian, kenderaan, tempat tinggal, tempat tidur. Apatah lagi kalau Nabi itu sendiri hidupnya macam raja. Lebih lagi lah kita umat. Kadang-kadang Nabi SAW tidur atas pelepah tamar, bantalnya diisi dengan daun-daun kering. Pun kita maknanya melampau-lampau dah dalam keadaan gitu. Padahal Nabi itu patutnya tidur atas permaidani intan belian. Berbekas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali dibangun berbekas belakang dia. Kesan-kesan tika daripada daun tamar. Padahal Allah Ta'ala beberapa kali tawarkan kepada dia harta kekayaan, dia tak nak. Hebat akhlak Nabi SAW. Sebut dalam kitab yang sebelum, di antara akhlak Nabi yang pelik ini, makin orang buat jahat dengan dia, makin dibuat baik pada orang tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makin orang buat jahat dengan dia, makin dibuat baik kepada orang tu. Mana nak ambil akhlak macam tu?
Kita nak memaafkan sesama kita pun payah. Macam mana kita kata nak tiru akhlak Nabi? Kita nak memaafkan sesama kita pun payah. Dalam hati kita dendam. Waktu malam Nabi SAW nak keluar daripada rumah dia kan, sewaktu dikepung oleh pemuda-pemuda komando-komando yang dipilih daripada kabilah-kabilah yang nak merancang nak membunuh Nabi SAW pada malam. Yang tempat tidur Nabi digantikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Waktu Nabi keluar daripada rumah tu, sambil-sambil Nabi melangkah tu, Nabi membaca ayat tu ayat Quran tu. Sambil Nabi meletakkan debu-debu di atas kepala komando, kita kata komando lah, yang terbaik sekali, panglima-panglima daripada kabilah-kabilah yang ramai tadi. Setiap kabilah mesti hantar satu wakil yang paling pendekar sekali, yang paling pendekar, yang paling terror sekali lah. Sebab pakak-pakak nak bunuh Nabi ramai-ramai. Tapi Nabi SAW dipelihara, dijaga oleh Allah SWT. Datang malaikat Jibril memberi wahyu, memberitahu akan perancangan jahat daripada orang kafir musyrikin tu. Bila Nabi keluar, Nabi letakkan debu atas balik. Isyarat kepada apa tu? Nampak tak? Maknanya dalam keadaan mereka tu tidur tu, kalau Nabi nak pancung seorang-seorang pun boleh. Kalau Nabi nak pancung seorang-seorang pun boleh. Tak sedar apa, yang tidur berdiri, yang tidur duduk, macam-macam. Tapi Nabi letakkan debu, isyarat. Betapa maknanya Nabi tu, sifat dia tu masih lagi memberi peluang kembali kepada Allah, mudah-mudahan dapat hidayah. Dahsyat. Padahal nak pancung, dah lelak pancung semua, habis cerita sekali jalan. Tapi dah Nabi tak ada dendam dalam hati dia. Sebab tu kita cuba belajar, jangan ada dendam dalam hati kita, jangan dendam, jangan ada dendam dalam hati kita. Cuba tiru akhlak Nabi SAW. Mudah-mudahan kita selamat. Nabi dah kata dah, siapa yang ikut akhlak dia selamat dah. Sebab tu kita kena tiru akhlak zahirnya dan akhlak hatinya. Bukan zahirnya saja, hatinya pun kena tiru. Macam mana hati Nabi? Memaafkan, selalu pemaaf, selalu mendoakan kebaikan untuk musuh-musuhnya. Ya Allah, bagilah hidayah, ya Allah. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagilah petunjuk kepada kaum-kaum aku, sesungguhnya mereka tak tahu, ya Allah. Kalau mereka tahu, kalau mereka mendapat hidayah, mereka tak akan buat jahat. Kalau mereka dapat hidayah, kalau mereka dapat petunjuk daripada Allah, nescaya dia tak akan membuat jahat, dia tak akan duduk dalam kufur. Dah tentulah dia akan menjadi seperti sahabat-sahabat yang lain, membantu Nabi SAW menyebarkan agama Islam, taat kepada Allah. Begitulah kita sekarang. Ada di kalangan kita yang begini dan begitu. Sebab apa? Mereka tidak mendapat hidayah daripada Allah. Kalau mereka dapat hidayah, dah tentu mereka jadi lebih baik daripada kita lagi. Kita kena fikir macam tu. Jangan kita berasa sombong dengan kebaikan kita, ketaatan kita. Yang mana ketaatan kita ni semata-mata taufik daripada Allah. Cuma mereka belum diberi oleh Allah. Ingat, ketaatan itu juga merupakan satu ujian daripada Allah. Nak melihat sama ada hati kita sombong dengan ketaatan yang kita perolehi, ataupun tetap kita merendahkan diri walaupun kita dapat taufik melakukan ibadat. Mengerti dan memahami kenapa mereka itu berdengki, berdendam, begini dan begitu. Sebab mereka tidak mendapat taufik. Kalau mereka mendapat taufik, sudah tentu mereka akan jadi orang yang baik. Bila kita fikir macam tu, insya-Allah kita akan boleh jadi pemaaf. Kita akan boleh jadi orang yang pemaaf. Sebab kita tahu kalau kita tak dapat taufik pun, kita lebih jahat daripada dia lagi.
dalam kita berasa kita baik, sebenarnya sifat dendam yang ada dalam hati kita itulah menjadikan kita orang yang tak diredai oleh Allah. Dendam ni sifat apa? Sifat mazmumah, sifat yang dibenci oleh Allah. Jangan kita ingat kita dah semayang, dah mengaji banyak pagi petang siang malam, dah tutup aurat, baca Quran, qiyamul lail, sembahyang sunat, puasa sunat, dalam hati kita ada dendam, kita mulia sisi Allah dah. Kalau dendam itu sifat yang baik, tidak akan termasuk dalam golongan sifat-sifat mazmumah, sifat yang dicela oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Isyarat kepada barang siapa sehebat apa pun amal ibadah dia, tapi dalam hati ada dendam, dia tidak ada kemuliaan di sisi Allah. Kita kena ingat tu. Kerana bisikan dendam-dendam ni adalah daripada syaitan dan nafsu yang nak kita ni dibenci oleh Allah walau dalam keadaan kita banyak melakukan amal soleh. Nampaknya macam malaikat dah, nampak macam orang soleh-solehah dah, tapi dalam hati ni penuh dendam. Kita dibenci oleh Allah, cuma perasan baik je dengan semayang kita tu, konon-konon baik kita. Sebab tu kena buang segala penyakit hati tu, kena usaha buang. Jangan simpan, tak ada faedah kita ibadat dalam hati ada dendam. Allah benci kita, Allah tak redha kita, Allah tak suka kita, Allah tak seronok dengan kita, Nabi pun tak seronok dengan kita. Kalau ada dendam dalam hati, waktu ajar diri kita jadi pemaaf. Serahkanlah ya Allah, serahkan kepada Allah. Apa yang berlaku tu semua Allah dah atur dah. Dunia ni tempat ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak tengok siapa yang paling baik ibadatnya. Jadi kita kena berlumba-lumba lah, bermusabaqah, berlumba-lumba mencari, memakai sifat-sifat yang terpuji, bukan berlumba-lumba dalam kemaksiatan. Dia berdendam, kita lagi dendam, dia berdendam lagi, kita lebih dendam. Itu berlumba-lumba dalam kemaksiatan, itu bukan berlumba-lumba dalam kebaikan. Dia dengki kita sekali, kita dengki dia dua kali. Jadi dua-dua sama tak baik sisi Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik. Mudah-mudahan kita belajar ni ada perubahan pada hati kita. Makin mengaji makin baik hati, makin mengaji makin tak ada dengki dendam. Itulah baru ada kemuliaan. Kalau sekadar tahu, pandai, faham, tapi hati kita tetap macam tu, tak ada kemuliaan pun, kita jangan perasan kita ni mulia sebab kita belajar agama. Kerana tidak ada kemuliaan ilmu itu kecuali apabila diamalkan. Bila diamalkan baru ada kemuliaan. Kalau tak diamalkan, sekadar tahu, sekadar faham, tak ada apa pun. Cuma ujub dalam hati kita perasan konon-konon kita ni dah baik. Wal'iyadha billahi min dhalik. Moga Allah jauhkan semuanya. Amin ya Allah. Kemudian katanya musannif lagi, maka tiap-tiap habis tu manusia yang diwahyukan mana tadi, dan ada pun Nabi itu, mana pula situ, kau yakni zaman yang kemudian itu terlebih baik tadi, dan hari yang kemudian itu terlebih baik bagi engkau ya Muhammad SAW daripada hari yang dahulu. Yakni zaman yang kemudian itu terlebih baik bagi Nabi SAW daripada zaman yang dahulu. Tetapi sesungguhnya memberi manfaat salawat umat itu akan Nabi SAW tiada sayugianya kita sarehkan dengan demikian itu melainkan pada tempat belajar dan mengajar. Makna kalau untuk sembang-sembang, jaga adab kita. Jangan kita cakap gini, selawatlah hari ni, kalau tak selawat nanti Nabi tak dapat manfaat. Walaupun betul mengikut kata yang qaul yang sahih tadi kan, setiap selawat kita ni dapat diambil manfaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk tempat belajar, mengajar, boleh cerita benda macam tu, nak memberi faham. Makna mengikut qaul yang sahih, makna selawat-selawat yang dibacakan oleh makhluk Allah ni, makna dapat mengambil, makna dapat memberi faedah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau untuk nak sembang-sembang kosong, jangan. Nampak macam merendahkan
Nabi SAW. Nampak macam merendahkan Nabi. Samalah macam kita dah belajar bab iradat hari tu. Sifat Allah iradat. Memang pada hakikatnya Allah Ta'ala yang menjadikan segala sesuatu. Haiwan-haiwan, semualah. Benda yang kotor-kotor, yang baik buruk, taat maksiat, semua Allah yang kehendak berlaku. Tempat belajar boleh kita huraikan begitu untuk nak bagi faham supaya i'tiqad segala sesuatu yang berlaku baik buruk itu daripada Allah. Tapi selain daripada tempat belajar, mengajar, tak boleh kita nak sembang-sembang sambil-sambil duduk saja-saja kita nak kata makna tu benda-benda kotor tu anjing, babi contohnya. Tu tahid-tahid, najis-najis tu Allah lah yang ciptakan. Nak sembang saja-saja benda macam tu. Tu namanya biadab dengan Allah. Biadab dengan Allah. Tu tengok-tengok tu orang yang sedang buat maksiat tu. Tu semua Allah yang jadikan. Betul pada hakikatnya tapi adabnya tiada. Kalau tempat belajar boleh. Sebab nak bagi tahu. Adapun selain daripada tempat belajar, mengajar itu tak boleh. Tak boleh nak sembang-sembang gitu. Dan adapun salam itu maknanya aman. Salam itu maknanya keamanan, keselamatan, kesejahteraan. Bermula muradnya itu yang dikehendakinya, murad itu mana yang dikehendaki dengan kata aman, dengan kata salam tadi, iaitu mana? Aman, selamat, sejahtera Nabi SAW daripada barang yang ketakutan ia atas umatnya. Kerana bahawasanya Nabi SAW itu maksum, makna terpelihara dari sebarang jenis dosa dan maksiat. Maka betapa takut ia Nabi SAW atas dirinya, bahkan takut ia atasnya kerana haibah, yakni gerun, dan kerana membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana seorang itu tiap-tiap bersangatan berdamping daripada Allah Ta'ala, nescaya bersangatanlah takutnya kepada Allah. Makin dekat hamba itu dengan Allah, makin hebatlah takutnya kepada Allah. Makin dekat dia dengan Allah, makin kuatlah takutnya kepada Allah. Dah siapa yang terpaling takut kepada Allah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sayyidi ataupun sayyidul muttaqin, dialah penghulu segala orang yang bertakwa kepada Allah. Sekalian Nabi, sekalian Rasul, semuanya takut gerun kepada Allah, tapi baginda lah yang terpaling takut sekali kepada Allah. Tak ada yang lebih daripada dia. Dia penghulu segala sifat-sifat terpuji itu, dialah baginda lah. Yang paling takut, yang paling gerun dengan Allah, yang paling malu dengan Allah, dialah penghulu segala-galanya yang baik-baik. Semuanya berhimpun pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi pernah pesan pada sahabat yang beribadat tak berhenti-henti, Nabi kata berehatlah. Nabi kata berehatlah. Aku orang yang paling takut kepada Allah pun ada masa Nabi dengan keluarga, ada masa Nabi makan, ada masa Nabi minum. Sebab ada sahabat yang beribadat tak henti-henti, ulun sepulun-pulunnya. Nabi kata maknanya jangan melampau kita, jangan melampau-lampau sangat, buat pertengahan. Sebab ada hak-hak yang lain nak kena jaga juga. Dan kerana membesarkan Allah Ta'ala, kerana seseorang itu tiap-tiap bersangatan dampingnya, makin banyak dia mendekatkan diri. Berdamping ni maknanya beribadah lah, taat kepada Allah. Itu maksud berdamping dengan Allah. Berdamping dengan Allah ni maknanya ibadat, sentiasa beribadat, zahirnya beribadat, batinnya beribadat. Anggotanya berehat tapi hatinya tak berhenti daripada berehat, beribadah kepada Allah. Dia beribadat sentiasa zahir dan batin. Taat ni tubuh badan kita ni ada masa time semayang lah, habis semayang habislah ibadat mulut kita lepas berzikir, lepas baca kitab, habis berhentilah. Tapi ada hati itu tadi boleh sentiasa beribadah kepada Allah, hatinya boleh sentiasa berdamping beribadah kepada Allah. Nescaya bersanggatanlah takutnya. Dari kerana inilah bersabda Nabi SAW bahawasanya aku terlebih takut daripada sekalian kamu daripada Allah. Akulah yang paling gerun kepada Allah sekali, kata Nabi SAW.
Dan Nabi kata begitu bukan takabur. Hati Nabi tak ada takabur. Takabur itu sifat kecelaan. Nabi maksum, tak ada sifat kecelaan, tak ada buat benda haram zahir batin. Takabur itu sifat haram dalam hati. Dan kata kil bermula, muradnya itu aman Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada barang yang takut ia barang atas dirinya pada ketika bersangatan kepicikan, yakni kesulitan pada padang mahsyar, kerana bahawasanya lupa ia akan asamahnya, yakni kemaksumannya, seperti sekalian anbiya alaihi mussalatu wassalam. Nabi-nabi, rasul-rasul nanti di hari kiamat semua takut kepada Allah. Bukan sebab takut dosa dah. Mereka mana ada dosa, tapi hati dia tu terlupa yang mereka itu dipelihara oleh Allah daripada dosa dan maksiat. Dia tak merasakan yang diri dia tu maksum. Maksudnya mereka tak merasakan yang diri mereka itu terpelihara daripada dosa dan maksiat. Sebab tu mereka takut kepada Allah pada hari kiamat. Sebab tu nanti waktu kita manusia ni, umat ni berbondong-bondong bertemu seorang rasul untuk minta syafaat, masing-masing tak berat. Aku takut kepada Allah, kata dia. Sebab mereka masing-masing merasakan diri ada melakukan kesalahan dengan Allah. Padahal tak ada pun mereka, tapi sifat dia tu terlupa yang mereka itu maksum. Padahal mereka maksum. Kita pula yang berasa macam maksum. Kita pula yang berasa macam maksum. Buat dosa tak nak taubat. Buat dosa tak nak taubat. Macam maksum. Kita berasa macam maksum. Nak buat apa taubat? Bukan ada dosa. Buat apa nak taubat? Hati aku baik. Buat apa nak taubat? Lidah aku baik. Buat apa nak taubat? Mata aku baik. Telinga aku baik. Padahal kita tak maksum, tapi berasa maksum. Nabi-nabi, rasul-rasul maksum, tapi tak merasakan maksum. Sebab tu takut mereka kepada Allah. Dan telah mentafsir oleh setengah ulama akan salam itu dengan tahiyyat, dan bermula murad dengan tahiyyat pada hak Allah Ta'ala dan Rasulnya itu bahawasanya mengkhitabkan ia akan dia dengan kalamnya, mengkhitabkan ia ya Allah dengan akan dia Nabi SAW dengan kalamnya, sifat penuturnya Allah Ta'ala itu yang qadim, kalam ismi dia tu, jangan lupa sifat ma'ani tu yang menunjukkan atas terangkat maqamnya yang amat besar. Habis pengertian Rasul dan Nabi, wallahu a'lam wa ilmuhu wa ta'ala. Jadilah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita manfaat, amin ya rabbal alamin, dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita, ahli keluarga kita, anak isteri kita, ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, adik-beradik kita, sepupu sepapak, ipar aduai, jiran tetangga kita, muslimin muslimat, kawan-kawan, kenalan semua, guru-guru kita, tak terkecuali seorang pun. Mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah selalu duduk dalam majlis ilmu, diberi taufik untuk berusaha memperbaiki hati kita, amalan zahir dan batin. Mudah-mudahan diberi umur yang berkah, diberi rezeki yang halal lagi berkah, kesihatan keafiatan yang berkah, nikmat yang berkah, ahli keluarga yang berkah, suami isteri yang berkah, kawan-kawan yang berkah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua terpilih mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik untuk termasuk dalam golongan orang-orang yang banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping itu, dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan, kejayaan, pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestin, di Yaman, dan di mana-mana sahaja umat Islam yang tertindas dengan kezaliman orang-orang kafir harbi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemenangan, pertolongan, kejayaan, perlindungan kepada mereka, memberi kemenangan dan menghancurkan sekalian musuh-musuh Islam yang nyata ataupun yang tidak nyata, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakara sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru tadi nampak aku punya gerai. Oh, tak siang. Tak sampai dia. Singgah kasut. Nanti insya-Allah dia singgah. Insya-Allah nanti singgah. Itu tempat hujan. Insya-Allah. Ha? Itu kan hujan.